Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua murid-murid tahun 6 yang Ustaz kasih sekalian, Alhamdulillah. Apa kabar semua? Harap semuanya dapat bersedia untuk pelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum itu Ustaz ucapkan tahniah kerana mengikuti video PDPR ini di tahun 2021. Walaupun dalam keadaan begini kita dapat teruskan juga pembelajaran kita, ya. Okey, baiklah. Hari ini Ustaz mahu kamu buka buku teks pendidikan Islam muka surat 69. Ya, di sana ada tajuk sifat-sifat Allah. Sebelum ini Ustaz tahu kamu sudah belajar berkaitan dengan sifat-sifat Allah daripada tahun 1, ya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', ya. Sebelum inilah sampai ke tahun 5 kamu telah belajar sifat-sifat Allah. Yang ada berapa semuanya? Ada 20 sifat Allah, ya, um, yang patut kita ketahui dan juga pelajari. Pada hari ini kamu akan belajar lagi satu sifat Allah, ya, iaitulah namanya sama'. Cuba ikut sama-sama. Sama'. Sekali lagi. Sama'. Okey. Coba perhatikan gambar ini dan fikirkan. Coba lihat gambar yang pertama ini. Ya, gambar yang pertama ini dalam fikirannya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu maknanya dia sedang apa tuh? Siapa tahu dia sedang apa? Dia sedang berzikir di dalam hatinya. Dia sedang berzikir dalam hatinya. Rasa-rasalah ya murid-murid sekalian, Allah dengarkah tidak dengar itu? Pasal bukan dia sebut dalam hati kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau kita dengarkah? Kita tidak dengar. Confirm kita tidak dengar kalau orang sebut dalam hati. Okey? Kita lihat dulu, nanti kita akan bincangkan. Sebut subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar. Sebut dalam hati. Baik, yang kedua. Mari kita baca surah Al-Baqarah bersama-sama. Okey, dorang ini sedang apa? Sedang bertadarus ataupun tasmi'. Ya, dorang buat halaqah macam begini nih. Kemudian mereka pun bertadarus. Kamu pun sudah pernah kan? Kita sudah pernah buat bertadarus di sekolah bersama-sama. Ya, sama ada masa tasmi' ataupun kita bertadarus dalam satu program khas di bulan Ramadan sebelum ini kan. Ramai-ramai kita khatamkan 30 juzuk di surau sekolah. Ya, bertadarus macam gini nih. Okey. Yang kita sedang baca Al-Quran ini kalam siapa? Iaitu kalam Allah kan. Dan ia satu perbuatan yang amat dituntut untuk kita melakukannya, ibadah. Kalau kita baca dapat pahala. Kalau kita baca dapat pahala. Sekarang ini kalau kita baca dapat pahala, artinya Allah mendengar bacaan kita. Begitu juga yang ini. Allah mendengar apa isi hati kita. Kita berzikirkah, kita bersalawatkah, Allah dengar. Kemudian yang ketiga, dia berbisik-bisik. Jangan kawan dengan dia. Ya, mengumpatkah ataupun memfitnahkah, ya, ataupun batu api kah kan? Ini suatu benda perkara yang baik atau tidak baik? Ini adalah satu akhlak yang tidak baik. Ini namanya akhlak mazmumah ataupun akhlak yang dikeji. Yang keempat ialah berdoa. Orang ini sedang berdoa. Okey, dia sedang berdoa, mungkin ini selepas solat. Dan kita berdoa tidak semestinya selepas solat sahaja, ya.
Kita dituntut berdoa selepas solat dan juga pada bila-bila masa sahaja. Nabi ajar kita, kalau hujan turun dari langit, doanya Allahumma shayyiban nafi'a. Kalau kita sedang tidur, Nabi ajar kita berdoa apa dia? Bismikallahumma ahya wa amutu. Bangun daripada tidur, Nabi ajar doa pada kita. Ya, Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Maknanya banyak doa yang kita boleh amalkan. Kita berdoa kepada siapa sekarang ni? Mesti sama Allah kan? Kita berdoa mesti sama Allah. Dan bila kita berdoa kepada Allah, itu maknanya kita yakin Allah dengar doa kita. Betul ke tidak? Okey, betul. Makna sama' di sini ialah Allah Maha mendengar. Ya, makna sama' sini ialah Allah Maha mendengar. Cuba sebut sama-sama. Sama' ialah Allah Maha mendengar. Baik. Sekarang ni cuba fahami pula perbualan yang dibualkan oleh anak dan ibunya ini. Siapa nama anaknya ni? Ammar. Nama anaknya Ammar. Okey. Bermula daripada nombor 1. Ibu, kita baca sama-sama ya. Ibu, saya rasa gemetar untuk menghadapi pertandingan robotik esok hari. Insya-Allah Ammar, boleh buat yang terbaik. Pastikan Ammar membaca doa sebelum pertandingan itu nanti. Doa apa ibu? Bacalah doa penenang hati sayang. Doa mohon dimudahkan urusan dan doa-doa yang lain. Doa boleh dibaca dengan kuat atau dalam hati sahaja. Bukankah Allah mempunyai sifat sama'? Tengok tu. Barulah anaknya tanya, sifat sama' itu apa ibu? Okey. Baru ibunya menjelaskan. Allah bersifat sama' bermaksud Allah Maha mendengar setiap sesuatu sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan. Seperti bisikan hati manusia dalam hati kita kan. Pendengaran Allah berbeza daripada pendengaran makhluknya. Kerana Allah tidak memerlukan deria pendengaran dan pendengaran Allah tidak terbatas. Okey. Okey murid-murid. Tahu deria pendengaran? Deria pendengaran itu ialah alat untuk kita mendengar. Macam contoh alat kita mendengar ini sekarang ni apa? Telinga. Macam mana kalau tidak ada telinga ini? Bagaimana kalau tidak ada telinga? Bolehkah kita mendengar? Dalam telinga ini dia ada gegendang, sejenis namanya gegendang. Gegendang inilah yang akan mengesan getaran setiap apa yang bunyi, kemudian getaran itu masuk ke dalam otak kita, baru otak kita akan proses bunyi itu. Getaran itu, bunyi itu apa? Okey. Yang kita cakap ini, yang kita cakap ini dia ada dia punya gelombang dia. Gelombang. Ini kalau dari sudut sains. Kemudian masuk ke dalam telinga kita ini namanya gegendang. Gegendang itulah yang akan menghasilkan getaran itu. Kemudian getaran itu dia masuk ke dalam urat saraf, ditafsir dalam otak kita. Kita perlukan alat itu. Cuma kalau alat itu tiada bagaimana? Kalau alat itu tiada, maknanya kita tidak boleh mendengar. Dan alat ini boleh jadi dia tidak berfungsi. Ada alat ini juga, tapi boleh jadi dia tidak berfungsi. Bagaimana kalau tidak berfungsi? Sama juga. Dia tidak boleh mendengar. Nah, jadi Allah tidak memerlukan alat-alat ini. Kerana Allah itu maha sempurna. Tidak memerlukan bantuan daripada apapun. Allah itu yang maha mencipta. Dan kita merupakan ciptaan Allah. Okey, cuba lihat apa kata Ammar. Subhanallah, hebatnya Allah. Kita wajib beriman dengan sifat sama Allah. Allah yang maha mendengar akan setiap sesuatu dengan sentiasa berhati-hati pada setiap pertuturan dan bisikan hati kita. Ya, kena hati-hati ya. Setiap pertuturan, apa yang kita cakap, apa yang kita cakap dalam hati juga, yang kita kena hati-hati. Jangan pikirkan benda-benda yang tidak baik ataupun cakap benda yang tidak baik walaupun dalam hati. Biasakan macam begitu.
insya-Allah mulut kita juga akan terjaga. Lidah kita juga akan terjaga daripada melakukan ataupun bercakap perkara-perkara yang tidak baik. Ha, kalau kita buat ataupun kita bercakap perkara yang baik, insya-Allah Allah beri pahala. Contohnya kita berzikir, membaca Al-Quran, menyenangkan hati orang dengan menyebut perkara yang baik sampai orang senang hati. Insya-Allah Allah akan beri pahala atas percakapan yang baik itu. Okey. Kemudian cuba lihat pula sampai sini sahaja ya. Berkenaan dengan dalil naqli Allah bersifat sama. Okey. Dalil naqli dan kemudian kita akan terus kepada dalil aqli. Dalil naqli Allah bersifat sama, sama-sama kita bacakan ayat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Okay, sekali lagi. Wallahu sami'un alim. Surah Al-Baqarah ayat 224. Ini surah nombor 2. Okey, maksudnya dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan bahwasanya Allah ini sentiasa mendengar apa yang kita cakap, apa yang kita fikirkan dalam hati kita itu. Allah tahu. Ya, jadi sentiasa berhati-hati dan sentiasalah kita bercakap dengan percakapan yang baik. Nabi pun ada sebut juga, ya, Nabi sebut apa dia? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap dengan percakapan yang baik ataupun diam. Kalau tidak percakapan yang baik, maka dia diam. Okey. Okey, dalil akli. Ya, ini yang terakhir untuk kamu fahami tajuk ini. Dalil akli Allah bersifat sama. Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Oleh itu, mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak boleh mendengar. Allah ini maha sempurna. Kerana seperti mana yang Ustaz sebut tadi, Allah ini merupakan pencipta. Maknanya, bila Allah pencipta, Allah akan menciptakan semua benda yang dia mahu. Dan segala-galanya itu bagi Allah itu senang sahaja untuk Allah cipta. Malah ya, yang sempurnanya itu mestilah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil bagi Allah itu bersifat kekurangan, bersifat tidak sempurna. Ya, amat mustahil sekali. Ya, tidak dapat dimasuki akal fikiran kita sekiranya Allah itu tidak mendengar kerana Allah itu maha sempurna. Ya, okey, jadi apa dapatan pada hari ini? Ya, pertama Ustaz ulangi sekali berkaitan dengan tajuk ini. Ya, apa nama tajuknya? Itulah Allah bersifat sama', iaitu Allah maha mendengar. Ya, kamu perhatikan gambar-gambar ini perkara yang baik, akhlak yang baik, ini akhlak yang tidak baik, ya. Dan ini pula akhlak yang baik juga, dia berdoa. Kemudian di sini ada disebutkan berkenaan dengan maksud sifat sama, iaitulah Allah maha mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan. Ya, sampai situ sahaja. Kemudian apa hukumnya kita beriman? Hukum kita beriman Allah bersifat sama ialah wajib. Wajib kita beriman, ya. Dan apa dalil naqli Allah bersifat sama? Dalil naqli Allah bersifat sama seperti mana firman Allah, wallahu sami'un alim. Okey, maksudnya dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Kemudian yang terakhir dalil aqli Allah bersifat sama, iaitulah Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Oleh itu, mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak boleh mendengar. Baik,
Ustaz rasa sampai situ sahaja pelajaran kamu, tetapi Ustaz ada tugas untuk kamu lakukan, sedikit sahaja tugas yang senang supaya Ustaz dapat tahu sama ada kamu ada melihat video ini ataupun kamu faham apa yang telah kamu pelajari. Tugasan pertama ialah apakah maksud sama'? Okey. Yang pertama, apakah maksud sama'? Yang kedua, sebutkan ataupun tulis dalil naqli Allah bersifat sama' dan juga tuliskan dalil aqli Allah bersifat sama'. Kemudian yang keempat, apa hukum beriman Allah bersifat sama'. Okey, jadi ada 4 tugasan itu dan tugasan itu sudah kita bincangkan di yang ada dalam video ini. Ya, sampai bertemu kembali. Semoga semuanya faham apa yang telah kamu pelajari pada hari ini. Illal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.